Pada tahun 2018, masyarakat Islam Singapura digegarkan dengan fahaman Yayi. Satu fahaman yang jawatan kuasa Fatwa Muiz menyifatkan sebagai melanggar syariat Islam. Hasil penyelidikan menunjukkan bahawa fahaman Yayi ini bukan sahaja tersebar di Singapura, malah sehingga ke Tangkak, Johor. Mari kita lihat perincian fahaman Yayi ini. Menurut laman tehtarik.sg, ajaran yang dipanggil fahaman Yayi itu dikatakan dimulakan oleh pengasas utamanya Farida Jayus, seorang wanita dalam lingkungan usia 60-an tahun. Dia juga digelar sebagai intan atau ibu oleh para pengikutnya. Farida Jayus merupakan seorang warga Singapura yang tidak bekerja dan mempunyai 2 orang anak. Farida Jayus dipercayai telah mengaku dirinya sebagai Tuhan yang menjanjikan syurga buat semua pengikut yang taat. Beliau merupakan ketua ajaran ini yang bertanggungjawab mengajar ilmu keagamaan serta semua amalan songsang seperti cara bersolat, berdoa, bersuci dan lain-lain lagi. Mengapa fahaman ini dipanggil fahaman Yayi adalah kerana Farida Jayus juga bertukar watak sebagai jelmaan Tuhan bergelar Yayi. Yayi adalah gelaran datuk bagi sebahagian masyarakat Jawa. Farida Jayus mengaku bahawa kitab suci Al-Quran telah ditulis olehnya namun dengan sengaja telah dicemari dengan pelbagai kesalahan. Dari itu, dianjurkan supaya membuang Al-Quran yang ada dalam simpanan dan hanya mengamalkan doa-doa atau surah-surah yang diturunkan olehnya. Operasi ajaran ini dilaporkan terletak di kediaman Farida Jayus iaitu di Singapura, Blok 540 Bedok North Street 3. Lokasi yang kedua pula berada di Tangkak, Johor, Jalan Sungai Sendok, Batu Lima, Rawang, Sungai Mati. Lokasi di Bedok North itu dilabel sebagai Rumah Allah dan ia juga tempat di mana para pengikut boleh melakukan ibadah haji dan umrah tanpa perlu ke Mekah. Satu video tentang fahaman ini telah menjadi viral kerana ia menunjukkan seorang wanita bertelekung yang sedang sembahyang tetapi sembahyangnya itu tidak seperti apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini adalah kerana rukun-rukun solat telah diubah. Contohnya, tiada rukuk dan sujud. Bahkan, dalam ucapan salam pada pengakhiran solat telah diubah. Ya Yayi, izinkan aku usalli fardhu subhi lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Yayi, terimalah aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Yayi. Assalamualaikum Yayi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pengikut dilarang berpuasa pada bulan Ramadan dan tidak wajib berzakat, namun lebih afdal untuk menyalurkan wang itu terus kepadanya. Setiap kali datang belajar, para pengikut wanita akan disuruh membawa segenggam gula, garam dan asam. Setelah dibacakan mentera ke bahan-bahan tersebut, mereka disuruh untuk mencampurkan dengan bekalan yang ada di rumah. Bahan-bahan ini mesti digunakan apabila menyediakan makanan untuk keluarga masing-masing, terutama untuk para suami yang bukan dari kalangan pengikut, agar tunduk dan tidak menjadi penghalang kepada ajaran mereka. Para pengikut diperintahkan agar meninggalkan rumah tangga atau bercerai sekiranya pasangan mereka menjadi penghalang atau enggan mengikuti ajaran ini.
Sebagai imbalan, mereka akan dipadankan dengan pasangan ghaib yang akan mendatangi mereka waktu tidur. Dan setelah meniduri pasangan ghaib ini, para pengikut akan disuruh mandi bersih. Mandi bersih mengikut cara yang diajarkan yang dinamakan ritual suci sifat 9. Setelah mendapat aduan dari orang awam, Jawatan Kuasa Fatwa MUIS telah mengadakan pertemuan dengan Parida Jayus dan pengikut-pengikut fahaman Yayi ini. Seterusnya adalah kenyataan pihak MUIS tentang fahaman ini yang dipetik dari artikel berita harian pada tarikh 16 Ogos 2018. Jawatan Kuasa Fatwa ingin menegaskan bahawa amalan-amalan yang dipaparkan dalam bahan aduan adalah melanggar syariat. Bagaimanapun, menurut kenyataan itu lagi, Jawatan Kuasa tersebut tidak dapat mensabitkan bahawa individu tertuduh adalah pengasas yang menyebarkan ajaran demikian. Namun, oleh kerana beliau didapati terlibat dalam amalan rawatan alternatif bersama suaminya, beliau telah dinasihati agar memberhentikan aktiviti rawatan tersebut dan mendalami agama daripada asatiza yang bertauliah. Tambahnya, Pegawai MUIS, Parida Jayus telah dinasihatkan agar menghentikan segala kegiatan rawatan demi menutup ruang yang boleh membawa kekeliruan dan penyelewengan akidah. MUIS juga menegaskan bahawa rawatan ruqyah yang sahih hanya boleh dilakukan apabila seseorang itu mempunyai latar belakang pendidikan agama yang luas dan kukuh. Di Johor juga ada surat kenyataan tentang kesesatan ajaran ini yang ditandatangani oleh Kadi Daerah Kulai, Syekh Tuan Haji Sulaiman bin Maidin. MUIS telah memudahkan masyarakat Islam Singapura dengan memperkenalkan skim pengiktirafan asatiza ARS khusus bagi membantu masyarakat yang mahu belajar agama dan mengenal pasti asatiza yang bertauliah. Maka, jika ingin berguru dengan para asatiza di bawah skim ARS ini. Bab pepatah, belajar agama tanpa guru akan sesat. Tetapi kalau belajar agama dengan guru yang sesat, lagi sesat jadinya. Mungkin ada yang mempertikaikan mengapa pengasas ajaran Yayi ini dan para pengikutnya tidak dihukum seberat-beratnya. Kita perlu sedar bahawa Singapura adalah negara yang sekular, di mana Perlembagaan Singapura menjanjikan kebebasan beragama. Perlembagaan tidak menetapkan jenis agama yang wajar dianuti rakyat Singapura. Selain agama Islam, terdapat juga pelbagai agama lain yang dianuti masyarakat di negara ini. Selagi amalan agama tidak melanggar sebarang undang-undang negara, rakyat bebas mengamalkannya. Sekurang-kurangnya, kita dapat respons daripada MUIS yang mengesahkan status ajaran Yayi ini. Dalam isu ajaran Yayi, pengamalnya mungkin boleh membawa kekeliruan dan penyelewengan akidah agama Islam. Namun, perlu ditekankan juga tiada bukti sejauh ini yang menunjukkan pengamal ajaran itu telah melanggar sebarang undang-undang negara. Berbalik kepada video-video yang viral tentang fahaman Yayi ini, masyarakat tidak sepatutnya bersifat mengheboh-hebohkan dan memberikan pendapat sewenang-wenangnya. Maka sebaiknya, apabila menerima suatu berita, periksa dahulu sama ada betul atau tidak berita itu. Terutama dalam hal agama, rujuklah kepada yang terbukti kepakarannya, iaitu para asatiza dan pihak MUIS. Kita takut kalau kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang menyebarkan berita palsu. Jika kita menerima berita seperti ini, lebih baik untuk kita membuat aduan kepada MUIS agar mereka dapat melakukan tindakan yang sewajarnya. Allahu a'lam. Semoga kita semua diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala.